قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-24. Kesungguhan itu membawa kepada kejayaan. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita dapat sambung kembali bacaan kitab Ya Bunayya, wahai anakku yang tercinta, yang terdiri daripada susunan-susunan abyat syair, rangkap-rangkap syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, kemudian diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Dan rangkap-rangkap syair ini adalah merupakan nasihat-nasihat yang sangat-sangat berguna, khususnya untuk kita yang ingin membetulkan diri, memperelokkan diri, memuhasabah diri, yang dianggap oleh Al-Imam Ibnul Wardi umpama seperti anak-anak kecil yang sedang bertatih berjalan, kadang-kadang jatuh, kemudian bangkit semula, kemudian jatuh dan bangkit semula. Dalam perjalanan kita membaiki diri, dalam perjalanan kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah baca sebelum daripada ini rangkap-rangkap syairnya. Pada malam ini kita sambung pada nasihat yang ke-24. Kata Al-Imam Ibnul Wardi, "Waddari' jiddan wa kaddan wajtanib suhbatal hamqa wa arbabal khalal." Kata beliau, bentengilah dirimu dengan kesungguhan dan kegigihan, dan hindari dari bersahabat dengan orang-orang yang bodoh dan orang yang cedera pemikirannya. Kata Al-Imam Ibnul Wardi, waddari', kalimah ad-dir' ni maksud dia ialah baju besi yang dipakai oleh seseorang untuk membentengi diri, untuk menjadi perisai pada diri. Bila seseorang itu masuk dalam medan peperangan, dipakai baju besi. Sebagaimana yang tuan-tuan tengok baju besi itulah, dengan topinya sekali. Seluruh tubuh dikelilingi ataupun dibentengi dengan baju besi tersebut. Kata Al-Imam Ibnul Wardi, jadikan benteng pada dirimu itu dengan dua perkara. Satu dengan jaddan, ataupun juga dibaca dengan jiddan. Dalam riwayat ataupun dalam syarah, ada yang mengatakan dengan baris atas, ada yang mengatakan dengan baris bawah. Waddari' jiddan wa kaddan. Jiddan ni maksud dia al-ijtihad, maknanya bersungguh-sungguh. Wa kaddan, kaddan ni Syekh Fahmi terjemah dengan kegigihan. Maksud sebenar dia ialah at-ta'ab, maknanya bila seseorang itu bersungguh-sungguh, maka pasti dia akan merasai kepenatan. Tak kisahlah sama ada dalam urusan duniawi kita, andai kita buat sesuatu kerja itu dengan bersungguh-sungguh, pasti kita akan penat. Kadang-kadang ada orang penat bukan fizikalnya sahaja. Ada orang yang akal otaknya pun penat berfikir. Ada orang yang boleh jadi pekerjaan dia tak memerlukan kepada otak yang berfikir. So dia tak penat pada otak, tapi fizikal dia penat.
Semua itu adalah perkara yang patut dijadikan sebagai benteng kepada diri seseorang itu, supaya kita tidak terlalai. Sebab tu disusuli selepas itu dengan mengatakan wajtanib suhbatal hamqa. Dinasihatkan supaya kita jauhi dari bersahabat dengan orang yang bodoh, wa arbabal khalal, dan orang yang cedera pemikirannya. Baik. Dalam rangkap syair ini, Al-Imam Ibnul Wardi menyambung apa yang disebutkan dalam rangkap yang dalam nasihat yang ke-23 berkaitan dengan usaha mencari rezeki. Usaha mencari rezeki. Orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala tidak semestinya sampai peringkat tak perlu keluar bekerja mencari rezeki. Pernah Syekh Ibrahim bin Adham dalam kitab kalau tak silap Tabaqat Sufiyah, ada kisah di antara Syekh Ibrahim bin Adham dengan Asy-Syaqiq Al-Balkhi, dua orang ulama sufi. Dua ulama ini tuan-tuan boleh baca kisahnya dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kalau tuan-tuan nak baca sedikit tentang sirah hidup mereka, perkataan-perkataan mereka, tuan-tuan boleh buka kitab Risalah Al-Qushairiyah. Saya nak sebut secebis daripada kisah yang pernah berlaku di antara Syaqiq Al-Balkhi dengan gurunya Ibrahim bin Adham. Satu hari Syaqiq Al-Balkhi saat dia duduk ataupun saat dia berjalan, dia melihat ada seekor burung yang patah kedua-dua sayapnya. Seekor burung yang patah kedua-dua sayap. Tapi dalam keadaan burung tersebut patah kedua-dua sayapnya, dia tengok burung ni masih boleh dapat makan. Ada makanan yang dimakan oleh burung tersebut. Lalu bila dia toleh ke belakang, dalam kisah tersebut, bila dia toleh ke belakang, dia melihat ada seekor burung yang lain, yang sihat, maknanya yang sayapnya tak cedera, tak patah, datang di paruhnya ada makanan. Maknanya, burung yang sihat ini, Allah Ta'ala jadikan dia sebagai asbab untuk burung yang sakit ini dapat makan ataupun rezeki lah, kalau kita sebut secara umumnya. Bila dia melihat demikian, maka dia pun mengatakan, siapa sebenarnya yang memberi rezeki? Dalam istilah kisah tersebut, dia kata, man yurzaq, ataupun min aina yurzaq, daripada mana datangnya rezeki ini? Dalam keadaan burung yang sakit tadi, yang patah sayapnya tadi, tak bekerja, tapi dia masih boleh dapat rezeki dan makan. So dia kata, kalau aku tak bekerja, aku duduk beribadat, fokus untuk beribadat pada Allah Ta'ala pun, maknanya aku sebagaimana burung yang sakit tadilah. Masih boleh dapat makan, masih boleh dapat rezeki, kerana rezeki pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi. Lalu dia ambil keputusan, ambil jalan untuk berhenti daripada kerja dan fokus untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Baguslah dia niat murni dia. Adapun kita pada hari ini tak bekerja, tak beribadat. Dua-dua tak kita. Kerja pun tidak sebab malas, ibadat pun tidak juga, malas juga. Dua-dua sia-sia. Umur sia-sia. Nak kata ibadat jadi penghalang kepada kerja, tak juga kita. Habis tu memang nak duduk saja. Tu kita.
Adapun Syaqiq Balkhi ni, dia nak fokus pada ibadat. Kalau begitu keadaan burung pun Allah Ta'ala bagi makan melalui burung yang lain dengan datang asbab-asbab, maka kalau begitu aku pun nak buat begitu juga. Tapi perbuatan ataupun hasrat yang ingin dibuat oleh Syaqiq Balkhi bila diceritakan kepada Syekh Ibrahim bin Adham, lalu Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, kenapa engkau tak mahu jadi seperti burung yang sihat, yang memberi makan kepada burung yang sakit? Sedangkan Nabi berkata, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi itu jauh lebih baik berbanding dengan tangan yang sentiasa mengharap dan meminta-minta. Itu teguran daripada Ibrahim bin Adham. Sebab tu orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menggunakan alasan ingin beribadatlah, maka saya tak nak bekerjalah, tak nak keluarlah daripada rumah untuk pergi ke office buat kerja apa-apa, maka orang tersebut sebenarnya ditipu oleh nafsu dan syahwatnya. Sebab itu kita boleh lihat dalam kisah para anbiya, semua para anbiya ada pekerjaan masing-masing. Sedangkan mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan pekerjaan itu adalah jalan ibadah juga. Bukan bermakna nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala je, maka tak perlu lagi keluar bekerja. Duduk adalah di rumah, tawakal pada Allah taala. Istilahnya gitulah. Tawakal, serah dirilah pada Allah Ta'ala. Kau fokus dia pada ibadat. Tidak. Agama tidak pernah mengajar kita supaya tidak bekerja kerana apa? Kerana ingin fokus diri kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis daripada Rasulullah yang mana Nabi menyebutkan, inna minadz-dzunubi dzunuban. Ada di antara dosa-dosa ni yang la yukaffiruha, yang tidak boleh dikifaratkan, maknanya tidak boleh diampunkan dosa tersebut dengan kita melakukan as-salatu walas-siyam, dengan kita mengerjakan solat, dosa tersebut tak ampun. Dengan kita melakukan siyam, dosa tersebut tak diampun. Dengan kita melakukan haji, dosa tersebut tak diampun. Dengan kita melakukan umrah, dosa tersebut tak diampun. Diampun melalui jalan apa? Wa yukaffiruhal humum. Yang mengampunkan dosa itu, kata Nabi, ialah al-humumu fi talabil ma'isyah. Al-humum ni maknanya berpenat-penat ataupun letih, penat, lelah kita dalam mencari rezeki untuk hidup. Maknanya kita keluar daripada rumah, balik petang dalam keadaan kita letih. Ada hadis yang mengatakan orang ini maghfuran lahu. Orang ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar daripada rumah pagi-pagi pukul 7.30, pukul 8 dah keluar, balik sampai rumah pukul 5, pukul 6 sampai rumah. Maka perbuatan yang kita buat satu hari keluar mencari rezeki yang halal tersebut, dia boleh jadi jalan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan mengangkat kedudukan seseorang itu di sisi Allah taala. So jangan pandanglah orang yang fokus pada ibadat semata-mata tak bekerja itu lebih afdal, lebih mulia. Bahkan beribadat beserta dengan bekerja itu adalah sebenarnya disuruh oleh agama. Baik. Jadi sebenarnya yang menyebabkan orang tersebut tak bekerja dengan alasan nak fokus pada ibadat, sebenarnya yang menghalang mereka adalah kemalasan. Kemalasan, dan kemalasan sebagaimana yang kita maklum, Nabi suruh kita berlindung daripada malas. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Nabi ajar pada kita doa supaya kita berlindung daripada malas. Salah satu daripada asbab yang menyebabkan kita ni jadi orang yang jadi orang yang lemah. Jadi orang yang kalau dalam bab rezeki kita bergantung pada orang tiap-tiap masa. Kalau dalam beribadat kita tak banyak beribadat disebabkan oleh malas. Dunia dan akhirat, urusan duniawi ataupun ukhrawi, perlu tidak ada dalam diri kita sifat malas ni. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi nasihatkan supaya jadikan di antara kamu dengan malas ini, iddara', maknanya jadikan di antara kamu dengan sifat malas perisai.
Perisai itu dengan apa? Dengan jiddan wa kaddan. Dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni dia tak mari dengan sendiri. Maknanya kita kena paksa diri. Dia tak datang, tiba-tiba je bersungguh. Dia kena usaha dan ikhtiar, kena ajar diri kita. Sebab keseronokan kita mesti seronok duduk saja. Tak kisah dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Memang kita suka duduk saja. Duduk saja, menung. Sekarang ni zaman hari ni ada telefon. Telefon sebiji di tangan tak apa, daripada pagi sampai petang pun tak apa. Tak pergi mana, duduk atas kursi tu. Masuk waktu semayang tepi kursi. Masuk waktu lain pula semayang pula tepi tu. Ada makan bini masak, pergi makan. Lepas tu sambung balik, main game, main itu, main ni dengan telefon. Zaman hari ni lagilah. Macam-macam perangai disebabkan oleh teknologi. Padahal teknologi benda yang kalau kita gunakan sebaik-baiknya, dia adalah salah satu daripada jalan ijtihad, jalan kesungguhan kita dalam mencari dunia ataupun akhirat. Sebab tu Al-Imam Ibnul Wardi minta supaya nasihatkan supaya kita jadikan al-ijtihad ni, jiddan ni, al-ijtihad bersungguh-sungguh, kemudian kaddan berpenat-penat tu sebagai perisai di antara kita dengan sifat malas, supaya apa? Supaya dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita berpenat-penat di sini, bukan setakat untung di dunia, bahkan di akhirat lebih-lebih lagi lah kalau dalam soal ibadah. Baik. Kemudian dia kata wajtanib suhbatal hamqa. Satu lagi dia pesan, dia kata hindari dan jauhilah daripada bersahabat dengan orang-orang yang hamqa. Hamqa ni Syekh terjemah dengan apa? Dengan perkataan bodoh. Hamqa ni gini beza dia. Orang bodoh dengan orang gila. Dalam kitab Al-Imam Ibnul Jauzi, memang tajuk kitab dia berkenaan dengan orang bodoh. Nama dia Akhbarul Hamqa wal Mughaffilin, kalau tak silap saya, tuan-tuan. Akhbarul Hamqa wal Mughaffilin, tajuk kitab tu. Dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibnul Jauzi dia mendefinisikan supaya kita kenal apa yang dimaksudkan dengan hamqa ni, bodoh ni. Adakah bodoh macam orang yang duduk jalan atas jalan raya tak tahu nak pergi mana? Pakai seluar pun seluar tak pernah basuh, baju tak pernah basuh, mandi pun tidak, macam orang gila. Adakah itu yang dimaksudkan dengan hamqa? Hamqa ni kata Al-Imam Ibnul Jauzi ialah orang yang silap dalam langkah ataupun wasilah dia. Wasilah ni apa? Cara ataupun kaedah. Sedangkan matlamat dan objektifnya adalah betul. Dan contoh ginilah, mudah. Budak sekolah. Kalau budak sekolah, kita tanya, nak tak dapat 10A, 11A, 12A+, dalam SPM? Tuan-tuan yang ada anak SPM tanya, nak tak dapat 10A, 11A, 12A+, dalam SPM, result nanti? Mesti semua jawab nak. Mestilah semua akan jawab nak. Sama ada jawab tu dengan yakin ke dengan tak yakin ke, tapi kalau tanya mesti. Semua kata nak dapat result A straight. Tapi bila kita tengok pada perjalanan mereka untuk sampai kepada target 11A, 12A dan sebagainya tu, tak layak untuk dapat 10, 11, 12 ni. 1A pun tak layak ni. Buku tak pernah pegang, kelas PDPR online tak pernah ada, bangun pun lewat, malam pun tak study, hafal pun tidak, kerja rumah pun tak buat. Ini orang yang salah dalam langkah, dalam wasilah. Matlamat dia cantik, tapi jalan dia tak cantik. Orang ni dipanggil orang yang bodoh. Itu dalam usaha duniawi. Nak tak jadi jutawan? Nak. Tapi buat kerja apa sekarang ni? Tak ada, duduk kat rumah je. Habis tu siapa yang kerja? Bini. Tu orang yang bodoh dipanggil. Duduk dalam keadaan berimpian nak jadi orang yang hebat, yang kaya, tapi dalam keadaan tak buat apa-apa pun, ataupun wasilah dia tak ambil pun.
Dia tak buat pun wasilah untuk capai benda tu. Tak ada kata ambil telefon, buat bisnes online ke, laptop buat bisnes online, paling-paling tidak. Ataupun sekarang ni dah boleh keluar berniaga, buat itu, buat ini dan sebagainya. Tak ada buat apa-apa. Ataupun buat macam orang-orang apa, macam orang yang tak nak jadi orang kaya je. Tu dipanggil orang yang hamqa. Orang yang bodoh. Kalau kita ambil contoh ibadat, kalau tanya kita semua ni, nak tak masuk syurga? Dan syurga yang mana yang kita nak? Al-Firdaus. Tapi jalan yang kita ambil untuk sampai ke syurga Firdaus tu macam tak nak je ke syurga. Semua ibadat malas. Suruh semayang fardu pun liat. Tunggu hujung-hujung nak masuk waktu baru semayang. Kadang-kadang tu tengah semayang zuhur orang azan asar, tengah semayang asar orang azan maghrib. Begitulah. Semayang sunat jauh sama sekali, baca Quran jauh sama sekali, masjid tak kenal langsung dan sebagainya lah. Tapi kalau tanya, nak tak masuk syurga? Nak. Semayang dah lagi tu. Dosa-dosa kecil tak jaga, dosa-dosa besar tak jaga. Tapi kalau tanya, nak tak syurga? Nak. Ini dipanggil orang yang bodoh, dipanggil. Beza dengan orang gila, kata Imam Ibnul Jauzi. Berbeza dengan orang bodoh yang macam orang gila tu. Orang gila tu matlamat pun dia tak tahu apa. Jalan pun dia tak tahu apa. Kerja dia berjalan, dia jalan. Siang je dia berjalan. Malam je dia cari mana-mana tempat dia boleh berhenti untuk tidur, dia tidur. Esoknya dia sambung pula. Dia jumpa dengan orang tu, dia rasa lapar, dia minta RM1, RM2. Dan sebagainya lah. Itu orang yang junun, orang yang akalnya terdinding sehinggalah kita gelar dia sebagai orang yang gila. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi nasihatkan supaya kita tidak menjadikan orang yang bodoh ini sebagai teman. Sebab apa? Sebab bila seseorang itu menjadikan orang yang bodoh ini berteman, pasti tabiat kita akan mengambil sifat yang ada pada orang lain. Andai kita tidak dominan, andai kita ni bukan yang lebih berkuasa daripada dia, antara A dan B, kita dan dia, kalau kita tak kuat, pasti kita akan tarik akhlak dia kepada kita. Tapi kalau kita kuat, dia akan tarik akhlak kita kepada dia. Kenapa orang boleh berhimpun di satu-satu tempat? Boleh sama-sama duduk di kedai kopi. Apa yang menghimpunkan antara mereka tu? Kedai kopi lah. Apa yang menghimpunkan kita di dalam masjid ni? Yang menghimpunkan kita boleh jadi ibadah, boleh jadi majlis ilmu, boleh jadi majlis zikir, majlis dan sebagainya lah. So, mesti ada satu noktah yang mempertemukan di antara kita semua. Bagaimana orang berniaga, mesti duduk dengan orang yang berniaga juga. Sebab sembang dia topik niaga. Orang yang kaki basikal, dia mesti duduk sama-sama orang kaki basikal. Zaman sekarang ni zaman orang ride dengan basikal. So masing-masing bila nak beli basikal mesti dimasuk dalam grup basikal. Sembangnya tentang basikal. Bukan benda itu salah, tapi lalai dengan benda tersebut salah. Mengambil basikal sebagai jalan untuk kita menyihatkan tubuh badan tak salah. Yang salahnya bila kita lalai dengan perkara tersebut, itu yang salah. Kalau tuan-tuan buka saja kitab penawar bagi hati, ada beberapa istilah yang digunakan dalam kitab penawar bagi hati. Antara sifat mazmumah yang disebutkan ialah loba ataupun berlebihan pada makan. So maknanya kalimah berlebihan itu menyebabkan makan tu jadi cela. Makan itu lumrah, fitrah. Semua manusia, semua haiwan, semua benda hidup nak kepada makan. Bila perbuatan makan ni jadi cela, bila kita ambil dia berlebih-lebihan, maka dia jadi cela pada agama. Sama, berbasikal ni tak boleh ke? Bermotor ni tak boleh ke? Pergi mancing tak boleh ke? Jalan-jalan ziarah bersia-sia ni tak boleh ke? Dah buka boleh rentas daerah, negeri dan sebagainya ni. Boleh, ahlan wa sahlan, sila. Siru ala barakatillah. Gila nak buat apa pun. Yang tak bolehnya bila lalai dengan perbuatan tersebut. Saya ingat, saya pernah musafir
Musafir dalam jalan-jalan ni lah ya tuan-tuan. Sia-sia ni lah, sia-sia. Waktu saya duduk di Sabah dulu tuan-tuan. Waktu duduk di Sabah. Ayahanda datang ke Sabah lah. Sebab masa tu last saya nak balik dah. Nak balik ke Semenanjung. Bawa lah berjalan ni kan. Seronok lah orang muda kan. Masa tu muda lagi lah. Sekarang dah tua dah tuan-tuan. Dah 60 lah ni. Tuan-tuan percaya ke tidak tak tahu. Seronok kan. Bawa kita berjalan dengan keluarga kita pun seronok dah. Boleh bawa ayah kita, keluarga, mak kita berjalan sekali lagi seronok kan. Jalan. Bila kita berjalan, kita musafir. Kita musafir, so kita boleh semayang jamak qasar. Bila-bila masa je kita boleh semayang jamak qasar. Kalau kita semayang dengan jemaah di masjid, pasti kita kena semayang tamam. Semayang zuhur, katakanlah kita berhenti untuk semayang zuhur, kita nak jamak dengan asar. So zuhur kita nak semayang jemaah dengan jemaah pertama dalam masjid. Itu maknanya kita kena semayang tamam. Sedangkan kita boleh semayang qasar. Sebab apa? Kita bermusafir, musafir yang harus. Tapi itulah apa yang saya buat tuan-tuan. Saya ni jahil tuan-tuan. Tapi nasib baik ada juga tuan-tuan yang sudi nak dengar saya sembang. Gitulah saya berjalan, seronok bawa dia orang ni semua berjalan semua sekali. Satu je teguran. Jalan ni berjalan lah. Tapi bila masuk waktu solat, berhentilah semayang. Satu. Kita nak main apa main dah. Tuan-tuan nak berjalan-jalan lah. Tapi kalau kita bersahabat dengan hamqa, dengan orang yang matlamatnya macam kita pun ada matlamat nak ke syurga, kita pun ada matlamat nak jadi orang baik, orang soleh. Tapi wasilah jalan untuk sampai itu yang tak jelas. So kita ni orang bodoh. So kalau kita bersahabat dengan orang yang akil, orang yang cerdik, orang yang berfikir, dia akan tegur kita. So siapa orang yang cerdik ni? Ni yang al-alimul amil, orang yang alim, orang yang beramal dengan ilmu. So kita akan dapat manfaat. Kita join grup basikal, tapi dalam kita ride dengan basikal, ada waktu kita diajak untuk berhenti. Kalau kita ni sama-sama geng kita, boleh jadi tak berhenti dah. Sebab apa? Penat ni, kayu-kayu bersikal dengan peluh-peluh, takkan nak masuk masjid surau. Seolah-olah macam peluh ni najis pula ya dia. Macam peluh ni najis. Tak naklah peluh-peluh ni masuk. Seolah-olahnya begitu tanggapan. Padahal kalau nak semayang boleh sangat. Boleh standby daripada awal dengan pakaian yang lebih bersih, ataupun kita nak semayang dengan peluh tu pun tak ada masalah kalau kita tengah. Cuma matlamat kita yang nak ke syurga, nak jadi orang soleh, nak jadi orang baik, kadang-kadang wasilah tersebut yang tak kena. Jadilah kita orang-orang yang orang-orang yang bodoh ibaratnya. Perkataan yang digunakan di sini ialah yang bodoh ni lah. Jadi sebab tu dia larang, Al-Imam Ibn al-Wardi larang kita bersahabat dengan orang-orang yang bodoh. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis, kalau tak silap saya, man jalasa janasa au kama qala. Siapa-siapa yang duduk, saling duduk, maka pasti dia akan jadi orang yang sejenis. Dia akan jadi orang yang sama. Sebab tu dalam syair disebut apa? Anil mar'i la tasal. Kalau kamu nak tahu tentang seseorang itu la tasal, kamu jangan tanya dia. Wasal an qarinihi, tapi tanyalah kawannya, teman dia. Kalau tuan-tuan nak kenal anak macam mana di sekolah, tuan-tuan jangan tanya anak, kat sekolah belajar ke tak? Kat sekolah buat kerja rumah ke tak? Kat sekolah masuk kelas ke tak? Tuan-tuan jangan tanya anak. Tuan-tuan tanya anak, semua dia kata, ya, masuk kelas orang paling awal sekali. Kerja sekolah paling cepat sekali buat. Tuan-tuan nak tahu anak macam mana? Wasal an qarinihi. Tanya kawan dia. Berkawan dengan siapa kat sekolah? Tanya dia tak apa. Berkawan dengan siapa kat sekolah? Dia pun kata dengan fulan bin fulan. Tuan-tuan pergi selidik orang yang anak bagi tahu kawan tu. Kawan dia tu siapa? Tuan-tuan pergi tanya dia. Tuan-tuan pergi lihat, dia ni orang macam mana? Kalau dia ni orang yang study, orang yang belajar, orang yang masuk kelas, orang yang siap homework, anak kita akan jadi sama macam dia. Tapi kalau kawan dia ni orang yang lepak, orang yang yang tak masuk kelas, orang yang ponteng, orang yang tak buat homework, anak kita mungkin sama.
Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dikata, anak saya baiklah. Tu dia. Ada jenis-jenis ibu bapa macam tu. Cikgu disiplin kat sekolah kata teruknya anak dia. Tapi bapa, mak ayah dia kata apa? Anak dia baik. Sebab dia tak kenal anak dia. Anak dengan mak, dengan ayah terutamanya. Ayah celak mata takut dah. Dengan ayah, dia tahu perangai ayah dia. Daripada kecil lagi dia terbiasa gitu. Daripada mula dia celak mata, mula telinga dia berfungsi, dia kenal ayah dia. Dia mula belajar. Walaupun perkataan pertama yang mula difahami oleh seorang anak ialah suara ibunya. Tapi dia membesar dalam keadaan dia kenal ayah dia macam mana. Suara macam ni, suara ayah marah. Body language macam ni, ini cara ayah ekspresi satu benda yang dia tak suka, yang dia marah, yang dia benci dan sebagainya. Walaupun belum keluar suara. Kalau dah keluar suara, itu dah terakhir dah tu. Dah penghujung dah. Itu seorang anak. Tapi bila tak ada ayah, tuan-tuan, boleh bayangkan sendiri. Bila tak ada ayah, itulah diri anak yang sebenar. Sebab tu dikata, kalau nak kenal, wasal an qarinihi. Kau tanya kawan dia siapa. Kawan dengan siapa kat sekolah? Tu dengan Zaid. Zaid ni jawatan apa kat sekolah? Pengawas. Zaid ni dapat nombor berapa dalam periksa? Sekian dia bagi tahu. Gitu gini. Kalau Zaid ni budak baik, budak yang rajin, anak kita insya-Allah akan dapat tempias tersebut. Sebab tu orang suka sangat bersohbah dengan orang alim untuk jadi alim. Walaupun kita tak pandai baca kitab, paling-paling tidak bila kita dengar apa-apa masalah yang dinyatakan dalam pengajaran ataupun ada orang bertanya, kita dapat manfaat. Sebab kita bersohbah dengan orang yang berilmu, pasti kita dapat sedikit sebanyak ilmu. Tapi kalau kita bersohbah dengan orang yang jahil, apa yang kita dapat? Kejahilan lah. Sebab orang yang jahil tak akan bawa kita kepada majlis ilmu. Tapi orang yang berilmu, ke mana dia bawa? Pasti ke majlis-majlis ilmu. Kerana itu makanan bagi orang alim. Buku adalah makanan bagi orang alim. Majlis-majlis sama, itu adalah makanan bagi orang-orang yang berilmu. So kalau kita follow, jawab dia, kita akan dapat manfaat walaupun tak banyak. Walaupun kita dapat barakah je, ilmu tak dapat, tak apa, barakah pun cukup lah. Sebab tu dilarang kita daripada bersohbah dengan orang-orang yang bodoh ini. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Wardi, dia mengatakan, wa arbabal khalal, dan jauhkan diri kamu juga daripada orang-orang yang cedera pemikiran dia. Baik, kita baca sikit apa yang disebut oleh Syekh Fahmi dalam keterangan dia. Kata Syekh Fahmi, pagari dirimu dengan kesungguhan dan kegigihan supaya kamu tidak terjatuh dalam lubang kehinaan dan kemalasan. Orang yang sentiasa rajin dan gigih pasti akan berjaya dan memperolehi ketinggian. Luqmanul Hakim, tuan-tuan ma'ruf kan? Ada suatu surah dalam Quran nama dia surah Luqman. Seminit lagi nak azan dah. Saya nak tutup dengan kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah sebut kepada anak dia, la tu'ashir al-ahmaq. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Wa in kana dha jamal, walaupun orang yang hamak, orang yang bodoh ini fizikalnya smart, kacak, sembangnya bergaya, wajahnya indah, kaya dan sebagainya. Tapi kalau dia ni orang yang ahmak, maka dia adalah umpama, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, dia adalah umpama seperti pedang yang kau lihat pada zahirnya dia bercahaya, berkilau, berkilat-kilat, cantik, indah, tapi pada hakikatnya dia boleh mendatangkan bahaya pada diri kalau kita tak kena cara. Itu di antara pesanan yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Wardi, supaya kita berusaha bersungguh-sungguh, dan dalam nak berusaha nak jadi orang yang baik tu, jauhi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cedera dalam pemikirannya. Habis itu. Akan datang insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi dengan nasihat ke-25. Wallahu a'lam wa ilmu.